Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kalau kemarin tular di media sosial tentang fitnah, mengatakan kononnya kerajaan Malaysia berunding untuk membina kasino di negeri Johor. Ianya telah pun dinafikan oleh Perdana Menteri dan Menteri Besar Johor sendiri. Bahkan Taikun yang dikaitkan dengan fitnah besar, maha besar itu turut telah tampil mengatakan tiada mana-mana taikun ataupun tiada apa-apa perbincangan untuk membina kasino di Johor. Makna kata itu hanya satu fitnah. Bahkan pihak taikun yang dikatakan ada rundingan itu pun telah meminta supaya Bloomberg menurunkan laporan tersebut. Jadi, apalagi yang nak difitnahkan kalau semua pihak dah pun tampil membuat penafian, termasuklah taikun yang kononnya dikaitkan dengan pembinaan kasino itu, turut mengatakan yang memohon supaya Bloomberg turut menurunkan laporan itu. Kali ini daripada Harapan Daily, laporan yang paling kita tunggu-tunggu, Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim dan Menteri Besar Johor sudah menafikan tentang pembinaan kasino itu. Tetapi geng kopiah putih guna agama untuk menipu, ditulis oleh Norman Razwan. Secara peribadi entah mengapa memang saya tidak berkenan melihat karakter Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syari sejak dulu. Putar alamnya membuat saya menyampah, kata Norman Rizwan. Saya malu dengan orang bukan Islam sebab imej mereka berkopiah dan berjubah. Tetapi tutur kata mereka penuh dengan fitnah. Sepatutnya dengan baju jubah dan kopiah itu, mereka berdakwah membawa imej Islam yang baik. Saya tidak tahu jika ada dalil untuk menghalalkan cara fitnah-fitnah mereka. Ia semakin menjadi-jadi hingga rosak pemikiran orang Melayu sekarang, tulis beliau. Terang-terangan, ya, akhi, kamu memfitnah. Tidak takut kamu dengan fitnah. Jika datang sesuatu berita tabayun dulu, atau kamu tahu tetapi sengaja memfitnah untuk menimbulkan persepsi kebencian kepada Perdana Menteri yang ke-10. Kamu itu Ketua Penerangan PAS, bukan tok siak kampung. Kata-kata itu seperti kenyataan rasmi dari parti yang konon memperjuangkan Islam. Di mana kamu belajar agama memfitnah ni? Apa mazhab yang kamu anuti yang membolehkan terang-terangan kamu memfitnah? Saya berharap sangat Perdana Menteri ke-10 dan Menteri Besar Johor ambil tindakan saman, biar menjadi tauladan kepada pemfitnah-pemfitnah yang setiap hari rasa berdosa untuk terus, tanpa rasa berdosa untuk terus berbuat demikian. Mereka perlu diajar, jika tidak rosak pemikiran orang Melayu, diajar oleh geng kopiah putih. Saya baca komen-komen ahli PAS yang percaya akan wujud kasino tersebut. Pelbagai makihamun dilemparkan kepada Perdana Menteri ke-10. Maaf kata, saya tidak pernah menulis seperti didakwa Mahathir dan Muhyiddin. PAS adalah parti sesat, tetapi saya tidak menolak, memang benar apa yang dikatakan, kata beliau. Pemikiran Melayu semakin rosak, kata beliau lagi. Fitnah, resis dan menggunakan agama untuk menipu, kata penulis ini di Harapan Daily. Lihat saja apa yang berlaku kepada P.U. Said. Ketika P.U. Said menegur pemimpin kerajaan, menegur alamak hari raya, bukan main lagi mereka bersorak, menghina mereka yang ditegur. Pelbagai reaksi, inilah kerajaan Madanon, inilah Barua DAP, inilah Islam liberal. Tetapi apabila P.U. Said, yang juga penyokong mereka sendiri, menegur Menteri Besar Kedah, Sanusi Maknor, terus dia dihina oleh penyokong-penyokong PAS. Malah lebih mengejutkan, ustazah sendiri yang menegur P.U. Said. P.U. Said disuruh khatam dulu kitab-kitab tasawuf. Kitab apa yang menghalalkan cara itu, ustazah?
Siap sindir kalau Menteri Besar menyanyi telinga hang panas ker lol of love. Apa jenis ustazah begini hingga ditegur PU Said sendiri mengapa menggunakan bahasa sebegitu rupa. Baru PU Said tahu jika kamu menyokong okey, jika tidak seperti terjadi dahulu. Allahyarham Mufti Perak Tan Sri Harusani diserang. Mufti Perlis juga jika tidak bersetuju atau menegur mereka dituduh Wahabi. Siapa sahaja yang menegur pasti diserang seolah-olah musuh Islam, kata penulis di Harapan Daily ini, yaitu Norman Rezwan. Saudara-saudara sekalian, untuk makluman Anda semua pihak yang dikaitkan dengan kononnya pembinaan kasino di Johor itu telah pun tampil menafikannya. Bukan satu, bukan dua, tapi semua pihak. Termasuklah Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Kata Anwar Ibrahim, itu tak benar, itu tipu, kata Anwar Ibrahim. Manakala Menteri Besar Johor juga mengatakan, itu semua adalah tidak benar, tiada rancangan langsung, bahkan mereka pihak kerajaan juga tidak akan sesekali membuat kasino di Johor. Manakala Taikun yang dikaitkan dengan rancangan itu melalui laporan Bloomberg juga telah pun tampil menafikan sekeras-kerasnya, bahkan mahu supaya laporan itu diturunkan, dibuang, disingkir, dihapuskan sebelum mereka mengambil tindakan yang lebih keras melalui undang-undang. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita gembira besar kerana dilaporkan Anwar akan umum SSPA terbaik yang pernah diperkenalkan kerajaan. Wow, inilah yang ditunggu-tunggu oleh para perkhidmat atau awam, pekerja perkhidmatan awam dan juga penduduk di seluruh Malaysia, rakyat Malaysia. Apabila Anwar Ibrahim bakal mengumumkan SSPA terbaik yang pernah diperkenalkan oleh kerajaan. Anwar akan umum SSPA terbaik pernah diperkenalkan kerajaan. Sistem saraan perkhidmatan awam SSPA yang akan diumumkan dalam tempoh terdekat adalah antara yang terbaik pernah diperkenalkan kerajaan, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri berkata, biarpun terbaik, ia akan membabitkan implikasi kewangan yang tinggi, yang tertinggi pernah dilakukan sebelum ini. Sistem SSPA ini antara yang terbaik pernah diperkenalkan oleh kerajaan dan implikasi kewangannya juga tinggi, tertinggi yang pernah kita lakukan sebelum ini, kata Anwar lagi. Ini bukan masalah saudara-saudari, masalah kita semua untuk mencari dana lebih, kewangan lebih, dan saya akan runding dengan Menteri Kewangan, katanya. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap tama pada sesi Town Hall Lebaran Aidilfitri Persatuan Pegawai Takbir dan Diplomatik bersama Perdana Menteri di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC di sini hari ini. Anwar akan umum sistem saraan perkhidmatan awam yang baru yang terbaik pernah diperkenalkan oleh kerajaan. Nampaknya makin hari makin Anwar memberikan yang terbaik, lebih terbaik kepada rakyat jelita. Dan saya fikir dengan bakal diumumkan SSPA terbaru ini, Anwar akan makin kukuh di dalam pentadbirannya, makin disayangi dan makin tak mahu kita menjatuhkannya. Jadi itu sebabnya Anwar Ibrahim patut diberi peluang lagi. Kata pemimpin-pemimpin yang lain, Anwar Ibrahim patut diberikan peluang untuk memerintah negara ini sehingga tamat penggal. Tak payah lagi nak tumbang sini, tumbang sana. Tak payah lagi cantas sini, cantas sana. Teruslah menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim atas kebaikan dan juga kebijaksanaan beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini.
Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, apa yang selama ini difikirkan oleh Mahathir, anak-anak Mahathir, keluarga Mahathir, jadi kenyataan. Kalau sebelum ini hanya spekulasi, akhirnya hari ini diakui sendiri oleh Ketua Pengarah SPRM iaitu Tan Sri Azam Baki dengan menyebut bahawa laporan daripada mykim.net menulis Mahathir antara disiasat isu isytihar harta. Jadi terbuktilah bahawa memang ada isu tentang isytihar harta dalam kepada Mahathir. Ketua Pesuruhjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Azam Baki berkata, bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir antara individu disiasat berhubung isu pengisytiharan harta. Katanya, ekoran penyiasatan itu, kedua-dua anaknya juga telah diberi notis mengisytiharkan harta dalam tempoh yang dinyatakan dalam notis di bawah Seksyen 36 Akta SPRM 2009. Saya tidak berhasrat untuk memperincikan lagi maklumat lanjut berhubung kes itu. Tentang apa kesalahan yang dilakukan semua mereka, kata Azam Baki. Biarkan SPRM meneruskan siasatan terlebih dahulu. Sehingga saya fikirkan satu masa yang sesuai untuk kita nyatakan hasil dapatan kes siasatan berkenan, kata beliau lagi. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan pejabat SPRM cawangan Gua Musang yang baru di tingkat 1 bangunan persekutuan daerah itu. Mahathir akhirnya dapat berita buruk daripada Azam Baki, iaitu Mahathir antara disiasat isu isytihar harta, kata Azam Baki lagi. Saudara-saudara sekalian, itulah dia keputusan terkini berkaitan dengan pengisytiharan harta Mahathir yang diumumkan sendiri oleh Azam Baki. Menjadi persoalan kita ialah apa, berapa dan siapa sebenarnya pemilik kekayaan Mahathir dan berapa banyak kekayaan Mahathir yang sebenar-benarnya. Adakah banyak perkara yang kita tidak tahu? Terpulanglah kepada anda semua. Semoga siasatan SPRM segera dapat dilaporkan. Sekian untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu berita terburuk untuk Muhyiddin Yassin. Apabila selama ini disangka menantu Muhyiddin tidak diketahui kedudukannya, tapi berita dipetik daripada BH Online malam ini mengejutkan seluruh rakyat Malaysia. SPRM mengetahui lokasi menantu Muhyiddin. Laporan ini cukup luar biasa kerana sebelum ini kita semua menyiasat, mahu tahu di mana perginya menantu Muhyiddin yang dilaporkan sudah menghilangkan diri sejak Mei tahun lalu dan menghampiri setahun. Rupa-rupanya akhirnya SPRM dedah bahawa mereka tahu lokasi menantu Muhyiddin. Persoalan besar sekarang ialah apabila SPRM sudah tahu, mampukah SPRM membawa pulang menantu Muhyiddin itu dan mendedahkan banyak perkara berkaitan dengan skandal yang pernah berlaku. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mendapat petunjuk baru mengenai keberadaan Datuk Seri Muhammad Adlan Berhan yang juga menantu bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ia dikesan menerusi transaksi kad kredit milik ahli perniagaan itu. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, selain itu pihaknya juga turut mendapatkan kerjasama daripada Polis Antarabangsa Interpol untuk mengesan Muhammad Adlan. Kata mereka, ada petunjuk baru beliau berada di suatu tempat hasil daripada pemantauan kita terhadap penggunaan kad kreditnya. Beliau berada di beberapa buah negara.
kita sudah memohon kepada pihak Interpol untuk mengesan. Tetapi dalam kes beliau, kita masih lagi mengesan dengan cara kita bagi tujuan untuk dituduh di mahkamah, kata beliau. Sehingga sekarang tidak ada lagi makluman daripada beliau dan juga seorang peguam, katanya. Beliau berkata demikian selepas merasmikan pejabat SPRM Cawangan Gua Musang di Dewan Datuk Arifin Said, Ibu Pejabat Kesedar Gua Musang di sini hari ini. Sehubungan itu beliau menggesa Muhammad Adlan dan peguamnya untuk tampil dan menghadapi pertuduhan yang akan dikenakan terhadap mereka. Terdahulu, media melaporkan SPRM mengesahkan beberapa kertas pertuduhan membabitkan beberapa dakwaan, termasuk jenayah pecah amanah CBT ke atas Muhammad Adlan sudah lengkap. Saudara-saudara sekalian, kita harapkan dengan segera SPRM dapat membawa pulang Muhammad Adlan bagi tujuan pendakwaan dan seterusnya mengetahui apa cerita sebenar di sebalik pendakwaan tersebut. Kalau benar tidak bersalah, buat apa takut? Kalau bersalah, memang patut takut. Jadi kalau rasa memang tak salah, apa kata balik ke Malaysia hadapi pertuduhan itu, dan semoga melalui perbicaraan yang adil dan saksama di mahkamah, ianya secara tidak langsung dapat membersihkan nama keluarga Tan Sri Muhyiddin Yassin, bekas Perdana Menteri Malaysia, seterusnya dapat membersihkan nama anak menantu beliau ini, yaitu Muhammad Adlan. Kerana orang kata, apa saja perkara itu, yang benar akan menang. Yang kalah, yang salah tetap akhirnya akan kalah juga. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.